Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ahayukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita sambung lagi dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Sebelum kita masuk kepada kitab kita ini, ada tiga perkara yang saya ingin highlightkan, ketengahkan. Iaitu yang pertama, tentang scam. Orang cakap tentang scam, ini ramai yang kena hack, tentang scam, duit dia hilang, cek akaun pindah tanpa kebenaran. Jadi disalahkan bank, sebab bank tak jaga duit. Kemudian bank buat siasatan, memang kita dah ada satu protection yang tinggi, tapi masalahnya customer ni dia klik link yang akhirnya memberi otoriti kepada scammer untuk pindahkan semua akaun dia. Siasat-siasat memang berlaku macam tu atas scam. Masalahnya bank kata dia dah buat yang terbaik, tapi masalah customer cuai, akhirnya dia menyerahkan kunci yang diserahkan kepada bank kepada dia kepada scammer. Scammer masuk rumah, dia buat macam rumah dia sendiri. Saya bukan nak cakap tentang siapa yang salah dalam hal ni, tapi terserah nanti di hari akhirat kelak kita akan dapat buku akaun juga. Kita buka-buka buku akaun kita, tengok-tengok, kita rasa bagus duduk dalam majlis ilmu, banyak simpanan kita, bangun malam, zikir dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Buka-buka akaun, tengok-tengok kosong. Di mana? You are being scam. Kena scam. Siapa yang scam dia? Oh, pakar scammer. Iaitu iblis. Iaitu iblis betul sekali. Jadi tak nak salahkan iblis. Iblis kata, I just provide the link, you are the one who click. So, dia bagi link dia. Dan link ni biasanya satu yang menarik atas saya. Yang dalam kes tu yang berlaku scam tu dia ada dua anak ni. Mungkin dia offer cuci rumah. Contoh saya buat cuci rumah sejam RM15. Tak apa, tak nak. Padahal kita duduk habis masa cuci rumah kita, bagi kita bayar RM15, dia cuci. Konten-konten, okey, ada bualan masak, dia bagi suruh masuk akaun. Dalam proses nak masuk akaun tu, sistem bermasalah. Cik, ada akaun lain tak? Kau ni ada masalah. Tanya mak dia, mak pinjam akaun. Buat macam tu juga masalah juga. Cek dua-dua akaun kena pindah habis duit. Maksudnya iblis pun macam tu, betul kan? Dia bagi link macam tu, link yang kita suka menarik kan. Link dia apa? Yang paling popular link iblis bagi ni, tu dia scam kita punya amalan, iaitu ria. Kau cerita, kalau kau tak cerita, dia akan tahu banyak jasa kau ni, kebaikan kau ni. Kau cerita. Kita pun cerita dengan seronoknya. Orang suka kita, orang puji kita. Habis pahala kita yang sepatutnya menjadi bekalan kita, habis kena scam dengan iblis. Hari kata-kata kita kena ingat. Poin yang kedua, sebelum kita masuk kepada kitab yang saya ketengahkan, ialah kita kena ingat, kalau ada rasa yang macam tu, rasa ingin diketahui, rasa ingin dipuji tentang scam, saya nak beritahu, Allah Ta'ala ni, dia bila kita buat kebaikan, dia bukan macam kita bagi kuih kat jiran kita. Kita bagi sepinggan. Ini jiran yang bagus, tetap try. Tetap bagi kuih sepinggan. Nanti bila-bila tak pasti, dia main balik sepinggan kuih. Bagus yang jiran yang macam tu kan? Tapi banyak yang berlaku, bukan kuih tak balik, pinggan-pinggan tak balik. Habis. So
Saya nak beritahu apa? Bagus daripada pelajaran yang boleh yang mengenal budi yang hargai ini. Allah Ta'ala pertama, bila kita buat kebaikan, Allah Ta'ala pertama dia tak miss apa yang kita buat. Walaupun sekecil-kecilnya, dia tak miss. Dia tak terlepas pandang. Dan ganjaran dia, seperti saya beritahu, ganjaran dia Allah Ta'ala bagi bukan macam kuih tadi. Ganjaran dia ikut skill akhirat. Saya ulang, ganjaran dia Allah Ta'ala bagi kepada kita ikut skill akhirat. Apa skill akhirat? Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Tuan-tuan buat letak sedekah RM1, boleh mencecah RM700. Besar Ustaz. Besar lah skill akhirat. Tuan-tuan solat 2 rakaat sebelum subuh, pahala dia apa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita ada apa kat dunia? Kita ada sebuah rumah, ada 2-3 buah kereta. Allah Ta'ala kata kamu solat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Besar Ustaz. Besar skill akhirat. Satu pokok di akhirat atasnya, dia punya rimbun dia, bayang dia nak lepas dia punya rimbunan atas bayangan dia 70 tahun perjalanan. Jauhnya Ustaz ya, skill akhirat. Neraka 70 perjalanan seketul, 70 tahun perjalanan seketul batu. Campak ketul batu, dalam dia 70 tahun batu tu jatuh. Dalam Ustaz ya, skill akhirat. Tuan-tuan dengan pahala yang begini besar yang Allah Ta'ala janjikan, tiba-tiba kita musnahkan untuk mendapat perhatian, pujian ataupun nak lari daripada celaan manusia. Musnah semua. Tak berbalik. Mungkin hari ini dia puji kita, mungkin besok dia celah kita. Mungkin dia tak pandang pun, mungkin nampak saja pujian, tapi yang dalam hatinya ada perasaan hasad, dengki dan sebagainya. Tapi itu juga yang kita cari. Sebab itu bila ada rasa keinginan untuk diketahui, maka ingatlah kita merisikokan amal baik kita dimusnahkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, belum masuk pada kitab kita. Baru ni saya ada terbaca dalam Facebook seorang isteri, dia kongsikan dia punya pengalaman hidupnya. Dia mengalami depression, excessive depression, atasnya supaya terpaksa ambil ubat, dia stres, tertekan. Alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh atasnya. Jadi dia kongsi supaya kita tidak mengalami perasaan ataupun keadaan yang sama. Puncanya apa? Ini poin dia ambil. Kata jaga-jaga. Dan poin yang disebut ni memang ada dalam kognitif psikologi, punca kepada masalah stres, mental dan sebagainya. Penyakit mental di punca dia. Iaitu dia kata apa? Saya dalam hidup saya terlalu banyak sepatutnya begini, sepatutnya begitu. Orang yang dalam hidup dia terlalu banyak sepatutnya begini, sepatutnya begitu, hidup dia akan tertekan. Dia akan jadi stres. Kita apa? Sepatutnya kita apa? Kita iaitu saya kata PDLT, perbaiki diri, lakukan terbaik. Nak jadi apa? That's not our business. Result is not ours. Kita usaha, ikhtiar. Sebab itu dalam bab beramal dia ada 3 tetaskan. Yang pertama, luruskan niat, betulkan niat. Yang kedua, tetaskan iaitu sempurnakan ikhtiar. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Ketiga apa Ustaz? Ketiga, tawakal kepada Allah. Habis. Nak jadi apa? Apa dia result? Itu bukan urusan kita. Kita kena bersedia menerima apa yang cocok dengan keinginan kita dan mungkin yang tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi yakin dia maha baik, pastinya segala ketentuan anugerah pemberiannya pastinya itu yang terbaik untuk diri kita. Jadi tak ada mesti macam ni. Kalau dalam psikologi dia kata emas
orang stres solat, tak ada orang stres puasa, tak ada stres. Sebab dalam agama dia ada rukhsah, dia bagi pelonggaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu tak boleh nak solat kan? Nanti kamu gabungkan 4 rakaat, tak boleh kan? Buat 2 rakaat. Maksudnya, kamu tak boleh berdiri kan? Memang berdiri kan? Kamu duduk. Tak boleh duduk kan? Maksudnya Allah Ta'ala sediakan pelanggaran. Saya tak ada stres dalam agama. Tapi stres sepatutnya begitu, sepatutnya begini. Ini semua atas setiap pandangan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh manusia. Umur apa? 25. Oh, sepatutnya dah kahwin. Tak sepasal dia stres. Mana ada kata umur 25 mesti kahwin? Dah kahwin kan ni? Sepatutnya dah ada anak. Oh, ada stres lagi. Hidup penuh dengan stres. Sepatutnya ni siapa yang tentukan? Iaitu persekitaran kita. Akhirnya kita jadi tertekan. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu siapa-siapa yang ada yang macam ni, maksudnya dia kena berhati-hati maksudnya. Baik, kita masuk kepada martabat riak ni. Kita dah bincang sedikit pada bulan yang lepas. Saya ambil sikit. Ini tuan-tuan sekalian nak tengok muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita di mana kita dalam keadaan, kalau kita ada dalam hati kita riak ini, di mana martabat kita. Saya cek stage dia. Seberat-berat tingkatan riak ialah melibatkan pokok keimanan. Maksudnya dia melibatkan akidah. Pelakunya kekal dalam neraka. Atas kan? Ini macam syirik yang besar. Pelakunya kekal di dalam neraka, iaitu orang yang mengucapkan kalimah syahadah dengan lidahnya, sedangkan hatinya penuh dengan dusta, yakni dia tidak mempercayai apa yang telah diucapkannya. Ini adalah yang disebut sebagai munafik. Maksudnya dalam hati dia ada benci, tapi tak ada sudah. Kalau budak ni macam mana aku duduk dalam komuniti yang macam ni, kalau budak ni macam mana? Maksudnya dia bukan percaya dan dia yakin, tapi dia buat sekadar untuk nak lari daripada celaan manusia. Ini martabat yang paling tinggi. Syirik yang riak yang paling tinggi. Orang yang mengingkari syurga dan neraka Allah dan tiada percaya akhirat, ataupun orang yang mengiktikadkan bahawa Islam itu amat sempit untuk menghuraikan sesuatu hukum atau masalah, lalu ia cenderung kepada pendapat yang mengatakan serba boleh dalam semua perkara. Maksudnya Islam ni rigid, Islam ni payah. Biar tanya ulama, biar tanya mufti, biar tanya ustaz, Allah mana aspek apa, tanya dia faham. Sikit haram. Ataupun orang yang meyakinkan kekufuran dalam batinnya, tetapi lahirnya dia menampakkan selain daripada itu. Semua ini adalah munafik. Perilakunya tidak sepi daripada riak, yang mana mereka bakal menjadi kayu api neraka dan kekal di dalamnya. Ini kita kena jaga. Na'udzubillah, kita dan keturunan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi ada seorang yang bertikaikan, dia bergaduh dengan seorang sahabat yang lain. Akhirnya dirujuk kepada Nabi, kes pengairan tanah, saliran tanah, air ke tanah, ke ladang. Dia bertikai, kes dirujuk kepada Nabi. Nabi buat keputusan tidak memihak kepada dia. Dia tak puas hati ada saja alasan. Oh, mungkin sahabat yang menang kes itu ada hubungan dengan Nabi. Dia kata kroni. Dia bentakkan Nabi ini macam orang biasa, kabel kronism dan nepotism. Tak puas hati, dia rujuk dengan Sayyidina Umar. Pergi rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, saya ada nak adu satu kes. Dia pun cerita. Sayyidina Umar kata, kamu dah jumpa Nabi? Saya dah jumpa Nabi. Nabi buat keputusan apa? Dia pun cerita. Itu sudah lagi. Tak, saya nak keputusan kamu. Sayyidina Umar masuk dalam rumah, ambil pedang, pancung terus ajaran saya. Sebab apa? Dia mempertikaikan keputusan yang telah dibuat oleh
rejam sampai mati. Kita sekarang negara kita ada masalah. Sekarang ni masalah atas kan dia apa? Dia berzina, seorang suami yang dah berkahwin berzina. Kan? Saya dapat cerita di orang di janda baik ni orang pakai pergi buat alumni gathering alumni kat sana. Suami pergi takwa isteri pergi takwa suami. Akhirnya berlaku teruskan zina. Jadi kalau dalam Islam ni kata hukum dia berat. Maksudnya hukum dia rejam sampai mati maksudnya. Sebab itu kalau dilaksanakan undang-undang Islam ni, masya-Allah takkan berlaku zina. Tapi kita tak laksanakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini tuan-tuan sekalian martabat yang paling tinggi, iaitu munafik. Yang kedua, martabat yang kedua berlainan sekali dengan yang pertama. Ini rendah sikit, iaitu orang yang pergi solat Jumaat kerana takutkan celaan orang. Dia misalnya tuan-tuan sekalian, dia balik awal masuk rumah, siapa tak tahu dia masuk rumah hari Jumaat kan? Dia tak pergi solat Jumaat sebab orang tak tahu dia kat rumah. Kebetulan balik-balik itu jiran tu basuh, tapi dia jauh juga tu basuh kereta depan rumah. Assalamualaikum, kawai balik work from home ni dia pun kerja kat rumah. Sekali Jumaat dia tukar api Jumaat sebab nanti takut jiran kata ada kat rumah tapi tak pergi solat Jumaat. Tapi kalau jiran tak tahu, dia tak pergi solat Jumaat. Saya ada bincang dengan kawan-kawan. Ada yang waktu Jumaat dia tak pergi, dia kunci pintu bilik tu, dia diam solat Jumaat. Saya ada khilafiyah atas solat Jumaat ni. Maksudnya dia tak ada semua ijma' sepakat solat Jumaat ni maksudnya fardu ain. Tapi ada dalam mazhab, dalam mazhab Syiah yang tidak solat Jumaat dengan golongan sunnah. Dia mungkin sebab mungkin pemahaman mungkin berbeza, maka dia lari daripada solat tersebut. Kemungkinan tuan-tuan sekalian. Baik, ini tuan-tuan sekalian yang kedua, iaitu orang yang pergi solat Jumaat kerana takutkan celaan orang. Kalau bukan kerana itu, pastinya dia tidak menghadirinya. Ataupun orang yang menyambung silaturahim dengan keluarganya, atau orang berbakti kepada orang tuanya, bukan kerana cintanya kepada mereka, tetapi takut dari dista orang lain. Dia hantar duit balik kampung, dan sebenarnya ada tiap bulan. Nanti di hari akhirat kalau tengok tak ada dalam akaun pahala dia. Ya Allah, di mana? Ya Allah, aku potong gaji hantar ke ibu dan ayah. Allah Ta'ala kata, ya memang kamu hantar, aku maha mengetahui, tapi niat bukan kerana aku, bukan niat kerana berbudi kepada ibu bapa, tapi kamu takut orang kampung orang cakap apa? Bapa di kampung merempat anak hidup bahagia kaya raya di bandar. Kamu dah selamatkan daripada celaan manusia. Ya Allah, telah selamat, maka sudahlah. Kenapa kamu nak minta daripada aku? Kita jaga-jaga atas siapa-siapa yang duduk dekat dengan masjid, dia datang masjid, betul jaga niat betul-betul. Takut nanti di hari akhirat kalau tengok-tengok dalam buku amalan tak ada pahala main masjid. Saya datang, ya Allah, setiap waktu ada. Allah Ta'ala kata, aku maha mengetahui memang kau datang, tapi niat kau untuk lari daripada celaan manusia. Rumah tepi masjid, kalau tak datang masjid, orang kata apa? Kau dah selamatkan daripada celaan manusia. Sudah, tak boleh nak minta apa-apa daripada Allah. Ini riya, tahap yang kedua atas sekali. Sebab itu jaga-jaga hati kita. Begitu juga orang yang mengeluarkan zakat atau mengerjakan amalan haji kerana takut akan celaan orang, lebih banyak daripada takutkan siksaan Allah. Ini menunjukkan orang itu amat bodoh dan dia mengundang kemurkaan Allah. Dia sekalian dia banyak gaji besar, pencen sekalian. Dia tak nampak muka Madinah, dia nampak Europe, US, New Zealand, Australia. Bini dia kata, abang, kan salah abang nak pergi belah sana,
mana Allah, tapi takut orang kata apa. Takut orang kata apa. Tuan-tuan sekalian, tak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia buat kerana nak lari daripada celaan manusia. Nanti di hari akhirat kita tengok tak terangkan, rukun tak terangkan, umrah pun tak ada, tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Taala kata, kau dah selamatkan daripada celaan manusia. Ya Allah, sudahlah, itu niat kamu maksudnya, bukan mencari keredaan aku maksudnya. Ini yang kita takut, tuan-tuan sekalian. Ini jaga-jaga riak ni bukan nanti dengan orang, nanti dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, kan? Nanti kalau tak main masjid, isteri kata apa, anak-anak kata apa, tak baca Quran, anak-anak kata apa, pasangan kata apa, semua atas kan motivasi dia orang. Ini tuan-tuan sekalian, ciri-ciri riak. Sebab itu kita kena jaga. Tidak ada pahala makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang suka berpura-pura mengerjakan sembahyang sunat di khalayak ramai, tetapi bila bersendirian dia merasa malas tidak mengerjakan solat-solat tersebut. Maksudnya motivasi dia di sini adalah orang. Ustaz, saya memang kat rumah, Ustaz, saya beratlah nak sembahyang sunat, tapi bila main masjid saya semangat lah Ustaz nak sembahyang. Riak lah Ustaz. Dah tuan-tuan sekalian, faham? Riak ni motivasi dia orang. Tapi kalau kita main masjid, rajin bersemangat untuk solat, buat ibadat, tak semestinya riak. Dia panggil berkat tempat. Berkat tempat. Di masjid ni tuan-tuan sekalian solok, nak baca Quran, nak zikir, tak ada dalam hati kita perasaan nak supaya orang puji, orang suka dan sebagainya. Sebab tu jangan iblis dia guna tu, datang beza dia umur dengan di masjid, iblis kata tak payah riak semua tu. Kita pun ya betul juga, tak buat apa. Terus kan tak buat apa. Ini dia panggil berkat tempat. Orang pergi Mekah, perangai dia lain, ibadat dia lain, dia panggil berkat tempat. Bulan Ramadan semangat lain, bukan hamba Ramadan, tapi dia panggil berkat masa. Berkat masa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya ada seorang jemaah baru ni lepas saya kuliah, dia datang, Ustaz, saya baru belajar pakai solat, pakai jubah ni Ustaz, saya rasa macam orang tengok saya rasa macam bagus, rasa macam baik, kata saya. Macam mana Ustaz? Saya kata, kalau ada rasa macam tu, maksudnya apa yang kita buat itu sesuatu yang sangat bernilai. Sebab iblis akan bisik, dia tak suka kita, dia akan kata riak. Kamu teruskan buat dan buat dan buat sampai dia menjadi tabiat, jadi karakter kita. Dan bila jadi tabiat, I don't care. Orang tengok ke, orang tak tengok ke, aku tak kisah. Yang penting benda yang kita buat itu betul. Niat kena jaga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dalam bab tentang solat ni, saya ada satu poin lagi. Mungkin kalau tuan-tuan dah ada satu standard ni, tuan-tuan boleh tingkatkan sikit pahaman ni dan meningkatkan lagi kualiti amal. Macam ni pasal ada seorang ni, nama dia tuan-tuan sekalian, nama dia iaitu Abu Sayyad. Ni sebut dalam kitab, tuan-tuan, kisah dia. Abu Sayyad ni dia ditimpa muflis, harta dia habis, tuan-tuan sekalian, jatuh miskin, bankrupt. Sekarang tak ada duit nak makan dan minum. Isteri, anak-anak dia menangis kelaparan. Maka dia berjalan pergi ke pasar mencari mencari sesuap nasi ataupun makanan. Akhirnya dia dapat duit sikit. Dia beli roti dua kita beli dua keping ataupun dua macam roti dua apa, ada dua keping lah, kita tak mahu. Dia orang buat nak balik, nak bagi ke isteri dan anak-anak dia. Tengok dia jumpa, dia tengah jalan, seorang ibu dengan anak yang kelaparan, menangis anak-anak kelaparan. Kenapa? Kakak, anak lapar sebenarnya, saya pun lapar dah lama tak makan. Dia pun bagi roti yang dia nak bawa
Oh, terkejut dia. Saya ada apa? Kan? Oh, saya ada berhutang dengan ayah kamu. Dahulu saya nak selesaikan hutang saya. Tuan-tuan sekalian, apa hutang yang dia berhutang dengan ayah ni? 3,000 dinar. Bukan 3,000 dirham. 3,000 dinar. Tuan-tuan sekalian, kalau convert kepada dirham, memang dia banyak. Tuan-tuan sekalian, nilai yang banyak. Dia balik, tuan-tuan sekalian, dia suka bersedekah. Dia sedekah. Tuan-tuan sekalian, dia kembangkan diri. Dia sedekah. Dia suka bersedekah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, satu malam dia bermimpi. Amalannya ditimbang di hari padang mahsyar. Dia ada dua, dia pergi piring. Satu diletakkan amal baik dia, satu diletakkan dosa dia. Maka dia perintahkan malaikat bawa semua amalan-amalan dia. Maka dia letakkan yang baik dan yang buruk. Letak yang buruk, dosa lebih berat daripada yang baik. Wah, dia jadi risau. Macam mana? Malaikat kata cari lagi amalan dia, cari lagi. Maka dia ambil sedekah dia. Oh, 1,000 dirham dia sedekah sana, 50 dirham sini, 1,000 dirham dia sedekah. Letak tentang sekali naik sikit. Kenapa? Sedangkan saya ni sedekah ikhlas. Ini tentang poin dia. Sebab yang itu memang Tuhan terima, tapi kualitinya sebab kamu buat kerana itu keinginan diri kamu, kepentingan diri kamu. Kita buat sebab kita suka kan. Bila kita sedekah, tengok dia tersenyum, kita merasa seronok. Kita buat manfaat dia kembali semata-mata kepada kita. Kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini jaga-jaga tentang sekalian. Kita buat kebaikan dan bangun malam, kita zikir supaya hati kita kuat, supaya hati kita tenang. Kata saya, kita zikir boleh tak? Boleh, tapi rendah dia punya kualiti dia. Sepatutnya kenapa kita zikir? Kita nak dekat dengan Allah, kita nak kembali kepada Allah. Tenang, otomatik dia akan datang secara otomatik. Manfaat otomatik akan datang. Tapi kita mencari manfaat dulu. Sepatutnya keutamaan kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi terima, tapi kualiti dia ringan. Letak atas timbangan ringan. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah sekalian, dia jadi risau macam mana? Masih lagi dosanya lebih berat. Cari lagi. Maka dibawa pahala 2 keping roti. Letak berat, tuan-tuan sekalian, drahmat seimbang, tuan-tuan sekalian. Apa? Kadang-kadang yang kita tak sangka itu, yang kita rasa mata pandang, tapi Allah Ta'ala pandang. Sama. Seimbang dah. Ada lagi amalan dia. Ada tak? Senyuman pada wajah bayi tadi, tuan-tuan sekalian, yang kita bila kita menyebabkan seseorang itu bahagia, gembira, itu pahala besar. Maka dia letakkan senyuman tadi pada timbangan tersebut, itu lagi berat. Ini tuan-tuan, saya nak beritahu, maksudnya dalam bab keikhlasan ini, kita memang buat kadang-kadang, tapi kita macam berbudi dengan Allah. Allah Ta'ala bayar kita. Kita berbudi dengan Allah Ta'ala bayar kita. Boleh tak? Boleh. Sebab itu yang Allah Ta'ala janjikan pahala-pahala tersebut. Tetapi kalau nak lebih kualiti, tinggi kualiti dia, iaitu dalam kepala kita hanya berbuat sesuatu sebagai hamba kepada Allah, tetapi manfaatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tinggi dia punya kualiti dia. Tentang dapat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian riaknya itu akan menimbulkan kepura-puraan untuk menghadiri sembahyang Jumaat, menziarahi pesakit. Dia buat semua tu sebab takut orang kata apa. Menghantarkan jenazah ke kubur, orang kata apa ni kawan baik, tapi tak pergi ziarah, tak pergi ikut sampai kubur. Maka dia berhenti, bukan kerana Allah, bukan kerana berbudi kepada menunaikan hak sebagai seorang teman, tapi semuanya dilakukan kerana motivasinya adalah manusia. Berpuasa pada hari Arafah dan Ashura, semua itu dilakukan kerana takut celaan orang ramai dan mengharapkan pujian mereka. Tetapi sekiranya dia tinggal sendirian, tidak dilakukannya kecuali ibadah yang wajib saja.
Ini semua termasuk perkara besar juga, tetapi lebih ringan daripada sebelumnya. Ini kita kena muhasabah diri kita. Takut-takut kita juga tertuduh, terjatuh dalam kelompok yang tadi. Dan martabat yang keempat, orang yang melakukan sesuatu ibadat dengan mengerjakan bahagian yang wajib saja, seperti mempercepatkan rukuk dan sujud. Sebab rukun solat ni rukuk dan sujud. Tasbih sunat. Sembahyang seorang-seorang, dia tak buat semua itu tetaskan. Tapi bila sembahyang ramai, dia buat dengan sempurna. Tetapi apabila diketahuinya ada orang memerhatikannya, dia pura-pura memanjangkan rukuk dan sujudnya, dia tiba-tiba menyempurnakan segala rukun sembahyangnya agar mendapat nilaian yang baik daripada orang lain. Sebab itu saya pesan kepada diri saya, kalau di masjid ini kita standard ya. Kalau imam rukuk, kita rukuk. Kalau imam sujud, kita sujud. Imam bangkit daripada sujud, kita mau bangkit daripada sujud. Ikuti imam. Nak sujud lama-lama, nanti kat rumah malam-malam kita bangun awal pagi, kita sujud lama-lama, menangis. Tapi kalau kat masjid ini standard, biar orang tak tahu, tak ada beza, selamat hati kita. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang sujud lama, tuan-tuan jangan pergi kata riak pula. Sebab kita tak tahu, mungkin dia jadi baca slow. Dia ambil masa lama nak tasbih, nak ambil itu, jadi kita tak pasal riak. Jangan kita langgar kita punya batasan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang yang berpuasa dengan menjaga baik-baik puasanya supaya tidak terkena umpat orang. Jadi kesempurnaan puasanya kerana takutkan celaan orang dan bukannya kerana kewajiban syariat. Ini juga termasuk riak yang sangat terlarang, sebab pelakunya mengutamakan manusia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pelaku riak tadi berkata, saya telah melakukan semua itu kerana menjaga diri daripada cacian orang, maka katakan bahawa bimbangnya daripada celaan orang itu adalah daripada tipu daya syaitan. Sepatutnya bukan itu yang harus dibimbangkan, kerana bahayanya daripada ketidaksempurnaan ibadat yang dihadapkan kepada Tuhannya itu adalah lebih berat. Jika yang diberatkan itu adalah agama, tentulah dia akan mengambil berat tentangnya dan perkara lain. Tapi dia tak kisah sangat sebenarnya buat ibadat ni, tapi dengan sebab motivasi dia orang, dengan sebab orang pandang, dengan sebab orang ketahui, dengan sebab dia takut akan celaan orang, maka dia buat dengan sebab sebaik-baiknya. Ini sebenarnya satu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ejekan kepada Allah maksudnya pandangan manusia lebih penting dan lebih utama, lebih tinggi nilainya daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekiranya nak habiskan dalam ni, dan dia ada 5 yang second last martabat riak, iaitu membuat riak dengan melakukan sesuatu perkara yang kalau ditinggalkan pun tidak akan mengurangkan pahalanya, tetapi dilakukannya sebagai pelengkap, seperti memanjangkan rukuk dan sujud. Tuan-tuan sekalian, sujud lama, melamakan diri, menambahkan bacaan lain lebih dari yang dibaca selalu. Dan yang keenam, melakukan riak dengan membuat tambahan-tambahan yang sama sekali tidak termasuk dalam kiraan sunnah. Misalnya menghadirkan diri untuk sembahyang jemaah sebelum masanya. Dia datang awal semua. Ada satu masjid ni, tuan-tuan sekalian, AJK mengadu kat saya. Dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz? Dulu waktu PKP, dulu pakai sejadah kita sekalian. Sembahyang Jumaat, dia main awal. Pukul 10 dia main 4 jadah. Lepas tu dia belah. Dia ada bubuk besar. Dia bubuk besar. 4 jadah, lepas tu dia belah. Nanti kat azan dia main. Macam mana Ustaz orang yang macam tuan-tuan sekalian, kita nak ambil pahala ni bukan sebab duduk saf pertama. Nak ambil pahala ini iaitu dengan redha Allah. Tapi kalau perbuatan kita, tuan-tuan sekalian, tidak mendapat redha Allah, maksudnya
menuju ke saf awal di sebelah kanan imam dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan saya dah pesan, pahala besar ni duduk saf pertama ni, pahala besar. Maksudnya siapa-siapa yang datang awal, penuhkan saf yang pertama. Nabi kata kalau kamu tahu apa yang terdapat dalam saf awal ni, kamu akan minta supaya diundi untuk kamu dan duduk di situ. Maksudnya. Tapi saya kata kesian tengok datang awal tapi tak nak masuk, penuh lagi kosong. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk mereka-mereka yang duduk di saf yang pertama. Penuh kan saf yang pertama. Semua itu tetap diketahui Allah maksudnya. Jika tidak di khalayak ramai, dia tidak melakukannya. Mungkin ia tidak hirau sama sekali di mana ia harus berdiri sembahyang dan bila dia patut bertakbir. Tapi kalau jenis yang